Kalau tidak kerana bintang, takkan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana nilam, takkan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam dari Ilmu Amalan Membaca. Diucapkan kepada komponen panel kehakiman, penjaga masa yang cakna dengan waktu dan ketika, serta hadirin hadirat yang dihormati sekalian. Nama diberi Nama Syah Izazi binti Abdul Rauf, pelajar tingkatan 5 dari SMK Kota Masai. Pada pagi yang indah ini, saya akan berkongsi dan mengupas tentang buku kegemaran saya yang berjudul Impian Jalanan. Walaupun mimpi itu cerita dongeng, ia boleh jadi impian. Dan impian akan kekal dongeng jika kita tidak berjalan. Ayat yang dipandang remeh itu mampu memberikan kesan yang dalam kepada saya. Apabila saya mengungkapkan ayat itu, sudah pasti penonton tertanya, siapakah penulis bagi karya ini? Penulis ini telah menamatkan pengajian tinggi ijazah sarjana muda seni bina di United Kingdom. Setelah beliau menamatkan pengajiannya, beliau bekerja di sebuah firma seni bina di London. Hebat sungguh latar belakang beliau. Terkejut saya apabila saya mengetahuinya. Mungkin segelintir masih belum mengenali beliau kerana beliau menggunakan nama samarannya dalam aktiviti penulisan. Siapakah yang berada di dalam fikiran anda? Sudah pastilah Temik Abdullah orangnya. Temik Abdullah bermaksud saya hanyalah hamba Allah. Ini adalah salah satu teladan yang boleh kita contohi untuk menjadi seorang yang merendah diri. Buku ini telah diterbitkan oleh Iman Publication dan mempunyai 347 halaman muka surat dan 27 bab yang menarik dan pasti akan menyentuh sanubari para pembaca. Suka saya ingin kongsikan tentang buku ini untuk semua mengetahui tidak semestinya sesuatu yang mustahil itu tidak mampu membuat seseorang itu berjaya. Buku ini menceritakan pengalaman penulis bersusah payah dari sekolah rendah sehingga dewasa serta berjaya menjadi seorang arkitek yang terkenal di London maupun seluruh pelosok dunia. Disebabkan itu, buku ini sesuai dibaca oleh golongan remaja maupun dewasa. Bagus betul buku ini. Setiap bait kata yang terdapat di dalam buku ini mampu memberikan inspirasi dan semangat kepada para pembaca yang ingin berjaya tetapi hampir berputus asa. Antara 27 bab yang terkandung, saya paling mengemari bab 2 dan bab 3, iaitu lukisan seringgit dan si gagak. Lukisan seringgit dimaksudkan apabila beliau menjual dan melukis lukisannya dengan berharga RM1 Malaysia sahaja. Disebabkan itu, bakat terpendam beliau dikenali dan menjadikan ia langkah pertama beliau berjaya menjadi seorang arkitek. Bagaimana pula dengan si gagap? Bab ini menceritakan sewaktu penulis berusia 12 tahun. Beliau seorang yang gagap, tidak pandai membaca maupun mengeja, tetapi ia bukan halangan untuk beliau berjaya. Saya terdetik, sebagai seorang pelajar, adakah kekurangan aku dan tidak seperti rakan-rakan yang bijak lestari tidak mampu membuatkan aku berjaya? Sudah semestinya tidak, kerana berjaya mempunyai pelbagai cara. Berjaya juga tidak mahu seseorang yang sempurna, cukup dengan diri sendiri yang serba ada. Kejayaan itu seperti mimpi. Jika kita tidak mengecapi mimpi itu, serupa kita tiada usaha untuk mengecapi kejayaan. Setelah saya membaca buku ini, saya telah menyedari langkah kecil seperti itu mampu membawa seseorang jauh sehingga ke Menara Gading. Temik Abdullah telah membuktikan bahawa lukisan remehnya itu mampu membuat beliau berjaya menjadi seorang arkitek. Dalam buku ini, penulis menceritakan pengalaman kehidupan seharian dan menceritakan serba sedikit tentang seorang yang ingin berjaya tetapi tidak ukur baju di badan sendiri. Ramai pemuda di luar sana sukar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri kerana bebanan kehidupan mereka.
Seseorang itu takkan diuji jika tidak mampu menggalas bebanan tersebut. Sama seperti untuk berjaya, Allah tidak akan mendatangkan ujian kepada hambanya jika dia tidak mampu untuk menempuhi. Jadi kita perlulah berusaha sedaya upaya walaupun diri dihina, hampir putus asa. Berkat doa dan rezeki Allah, insya-Allah kita akan berjaya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, buku ini menarik minat saya dalam aktiviti pembacaan kerana bentuk penyampaiannya menarik dan mudah difahami pada setiap peringkat umur. Sebagai penutup kalam bicara, saya menegaskan bahawa amalan budaya membaca perlulah diteruskan sehingga ke akhir zaman. Aforisma Melayu ada berkata, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Hal ini dikatakan demikian kerana semakin banyak ilmu di dada, semakin luas pengetahuan kita. Semakin ramai generasi berilmu, semakin maju negara tercinta. Semua pihak haruslah cakna tentang obligasi pembacaan untuk obligasi membaca dan berganding bahu bagaikan aur dengan tebing untuk negara maju dan maju dalam penguasaan ilmu dalam setiap individu. Bunga orkid di atas para anak desa memasang pelita. Jika ada tersilap kata, cari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.